106 kes baru yang telah dilaporkan. Hanya yang tabah akan dapat menghalau segala tindakan kita akan menjadi sia-sia saja. Social distancing mempunyai dua teras utama. Yang pertama sekali, keeping a safe distance, bermaknanya menjaga diri kita dalam keadaan jarak yang selamat, yang di mana dicadangkan antara seorang dan seorang sejauh 6 kaki. Yang kedua, social distancing ini juga bermakna mengelakkan diri kita berkumpul di tempat ramai. Ini bermaksud kalau kita pergi satu tempat yang biasanya kita pergi seperti surau, masjid, kadang-kadang ke mamak untuk kita lepak, ini perlu dielakkan. Dan kita harus menjauhkan diri dari tempat-tempat ini supaya kita tidak menjadi penyebab merebaknya penyakit COVID-19. Banyak kesan-kesan psikologikal yang boleh kita fikirkan. Pertama sekali, fear of uncertainty and unknown. Maknanya kita takut kepada barang yang tak menentu dan barang yang kita tidak tahu. Kita tak tahu yang penyakit ini atau virus ini akan terus merebak atau akan bertambah lebih teruk ataupun dia berhenti atau berperangan. Jadi faktor tak tahu apa yang akan terjadi itu menimbulkan keresahan dan ketakutan pada diri kita. Yang keduanya, increased level of stress. Bermakna stres, ketegangan yang kita alami akan meningkat. Ini disebabkan oleh beberapa keadaan. Pertama sekali, a drop in meaningful activities. Maknanya aktiviti yang biasa kita lakukan yang memberi makna kepada kehidupan kita terpaksa dikurangkan atau diberhentikan. Yang kedua, lack of sensory stimuli and social engagement. Bermakna kita tidak mendapat rangsangan sensori dan pada masa yang sama kita terpaksa mengurangkan perhubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga, lack of access to typical coping strength. Ini bermaksudnya kita tidak dapat pergi ke tempat-tempat yang biasa kita lakukan dalam bila kita keadaan stres. Sebagai contoh, kalau kita stres sangat, kita pergi gym, kita pergi minum kedai kopi dan pergi ke tempat ibadah dan sebagainya. Ini kita tak dapat lakukan. Ini menyebabkan stres kita meningkat. Dan akhir sekali mungkin juga wujudnya ketegangan atau masalah dari segi kewangan. Kerana kita tidak dapat bekerja atau pendapatan kita terhad. Dan juga bukan hanya pendapatan, nak pergi bank pun terhad. Jadi dalam keadaan ini kita terpaksa bercimat-cimat dan berbelanja secara berhemah supaya kita tidak terperangkap dengan masalah financial strain. Kesan-kesan sampingan yang lain yang agak besar juga ialah depression and boredom, iaitu kemurungan dan keboringan. Ini bermakna kerana terganggunya aktiviti harian kita, kita merasa sedih dan merasa mood kita rendah dan ini menyebabkan kita rasa boring duduk di rumah dan juga merasa sunyi. Oleh demikian, kita harus mengatasi depression dan boredom ini dengan melakukan aktiviti yang bermakna. Selanjutnya, kita juga mengalami fear and anxiety. Ini bermaksud kita ada tanda-tanda klinikal kita mengalami stres. Sebagai contoh, susah nak tidur atau asyik tidur, susah nak berfikir, tak boleh fokus dan tak dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurna. Kita risau tentang diri kita sendiri, tentang keluarga dan tentang kemungkinan kita dijangkiti atau ahli keluarga kita dijangkiti oleh penyakit. Ini menghasilkan perasaan anger, frustration dan irritability. Bermakna kita rasa marah, frustrasi dan cepat terangsang dan cepat marah. Ini salah satu sebabnya di mana kenapa domestic violence, pergaulan rumah tangga meningkat dalam keadaan yang demikian. Perkara satu lagi yang harus dipikirkan yang saya rasa agak berat juga dan special ialah tentang fobia dan attributional causation. Ini bermaksud perasaan ketakutan yang amat sangat dan kita cepat melabelkan seseorang atau sesuatu sebagai penyebabnya. Dia ada 4 ciri di situ. Yang pertama sekali itu mengenai kumpulan atau orang-orang tertentu. Kita kaitkan fobia sebagai contohnya dengan kumpulan tabligh, dengan orang Cina, dengan tempat-tempat tertentu, cara hidup dan juga kadang-kadang di mana kita bersama dengan orang lain termasuklah tempat kenduri. Jadi di sini bila timbulnya fobia terhadap kelompok sebagai contoh, jadi bila kita nampak mereka saja kita sudah menjauhkan diri. Kerana ketakutan inilah yang menghalang kita berinteraksi dengan mereka dan juga menyebabkan kita lebih stres lagi.
Satu isu di sini yang nampak ketara ialah ramai yang takut masuk lift bersama dengan kumpulan-kumpulan berkenaan. Terutama sekali kalau mereka tidak menutup mulut dan muka dan mereka asyik bercakap sahaja. Jadi apabila bercakap, mereka mengeluarkan air liur dan ini takut menjangkiti orang di sekeliling mereka. Oleh yang demikian, mungkin lebih baik kalau kita tidak bercakap di ruangan yang sempit seperti dalam lift. Perkara yang terusnya ialah tentang kita buat remark ataupun perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain ataupun rasist. Jadi dengan cara macam ini kita tak sengaja telah mencetuskan kemarahan orang lain dan juga menyebabkan ketidaktenteraman dalam satu keadaan. Satu perkara lagi yang menyebabkan kita fobia ini ialah terlalu banyak maklumat yang diberikan, yang dimaksudkan sebagai information overload. Dan bila kita terlalu banyak yang maklumat yang diberikan, tak tahu mana satu yang betul. Terutama sekarang ni banyak-banyak kes di mana maklumat-maklumat itu tak tepat dan sama sekali tidak betul dan lebih berbentuk menakut-nakutkan. Jadi kadang-kadang dengan adanya maklumat-maklumat yang begini, kita kena buat pilihan maklumat mana yang betul, maklumat mana yang perlu kita ikuti dan mana maklumat yang perlu kita jauhi. Dalam keadaan kita yang mengikut peraturan social distancing ini, keadaan sekeliling kita menjadi senyap dan sunyi. Sekali-sekala kita akan terdengar bunyi siren sama ada polis atau ambulans. Ini menimbulkan ketakutan secara tak langsung. Kerana bila siren berbunyi sama ada polis atau ambulans, kita akan menyangkakan ada orang yang sakit, ada orang yang mati dan ada orang yang telah terlibat dengan penyakit-penyakit yang lain dan sampingannya. Jadi bermaksud siren itu bertanda kepada kita ada satu kejadian buruk telah terjadi dan ini akan meningkatkan kerisauan dan kebimbangan kita.